SPR bermesyuarat Jumaat ini bagi bincang PRK Pujut. Semua aktiviti luar IPTA dan IPTS diarah tangguh serta-merta. Sembilan ribu daripada 22,000 permohonan guru berpindah ke pangkuan keluarga diluluskan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Selasa 16 Mei bersama saya Farhatul Asyati Osman. Untuk lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita akan mulakan dengan Negeri Sembilan bersama rakan penyampai Muhammad Sofian Mansur. Kemudian akan melintas langsung ke Johor bersama Muhammad Afi Anwar dan diikuti Sabah bersama Suaran Shah. Lintas langsung akan diakhiri dengan Sarawak bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti, terus setia bersama N5. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar telah menghantar surat pemakluman mengenai pengosongan kerusi DUN N74 Pujut kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini. Ini berikutan keputusan DUN Sarawak melucutkan keahlian penyandang kerusi tersebut Dr. Ting Tiong Chun sebagai adun kerana didakwa memiliki kewarganegaraan Australia. Usul tersebut diluluskan dengan undian 70/10. By way of a letter dated today, 16 May 2017, with regard to the disqualification of Dr. Ting Tiong Chun as a member of N74 Pujut, whereby the seat is now vacant. Pursuant to Article 21, bracket 5 of the State Constitution. 21, bracket 5. And for the Election Commission of Malaysia to take up the necessary action. Datuk Amar Muhammad Asfia memberitahu keputusan pemecatan Dr. Ting itu tidak boleh dicabar di mahkamah berdasarkan Artikel 72(1) Perlembagaan Persekutuan yang menyebut kesahan apa-apa prosiding di dalam Dewan Undangan mana-mana negeri tidaklah boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Jelasnya Artikel 19(1) Perlembagaan Sarawak juga jelas menyatakan bahawa jika sebarang persoalan ditimbulkan mengenai kelayakan pelantikan seorang speaker atau ahli Dewan Undangan Negeri, keputusan Dewan perlu diambil dan dianggap keputusan akhir. Justru itu katanya DUN Sarawak bertindak di dalam bidang kuasanya dalam tindakan melucutkan kelayakan keahlian Dr. Ting sebagai adun berdasarkan Artikel 17(1)(G). Datuk Amar Muhammad Asfia juga berkata Dr. Ting didapati telah secara sukarela memohon kerakyatan Australia melaksanakan haknya sebagai warga negara dengan mendaftar sebagai pengundi di negara itu dan membuat akuan setia terhadap negara lain selain Persekutuan Malaysia. Sementara itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas berbincang mengenai pilihan raya kecil PRK DUN N74 Pujut Sarawak. Mesyuarat tersebut akan diadakan pada 19 Mei ini pada pukul 9 pagi bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. Pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah menerusi kenyataan media berkata, SPR hari ini telah menerima surat pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, berhubung dengan kekosongan kerusi DUN N74 Pujut. Ia berikutan pelucutan kelayakan keanggotaan penyandangnya Dr. Ting Tiong Chun sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN oleh DUN Sarawak. Mesyuarat khas itu akan membincangkan semua perkara berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK DUN N74 Pujut. 3 lagi pegawai Zakat Pulau Pinang ZPP direman 6 hari bagi membantu siasatan kes penyelewengan dan pecah amanah dana projek pembangunan masyarakat agensi berkenaan. Ketiga-tiga mereka direman selama 6 hari untuk membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM.
Perintah reman ke atas ketiga-tiga suspek yang memegang jawatan eksekutif dan kerani dikeluarkan oleh Majistret L. Umar Dewi. Kesemua suspek yang direman berusia antara 33 hingga 49 tahun. Sebelum ini, SPRM Pulau Pinang menahan 7 kontraktor dan 3 kaki tangan agensi berkenaan termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang yang bergelar Datuk dalam Ops Miskin. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 17-B serta Seksyen 23 Akta SPRM yang boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali suapan jika disabitkan kesalahan. 3 lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam skim pelaburan kontroversi JJ Poor to Rich JJPTR ditahan polis di Petaling Jaya, Selangor hari ini. Menurut Pengarah Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Akril Sani Abdullah Sani, lelaki berumur antara 28 hingga 29 tahun itu ditahan 4.30 pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Datuk Akril Sani berkata seorang daripada mereka disyaki dalang utama skim pelaburan itu, manakala 2 lagi ialah orang kanan dan pembantu peribadi. Polis turut merampas sebuah kereta mewah, 5 telefon bimbit, pelbagai dokumen berkaitan skim pelaburan JJPTR, buku cek, 11 keping kad debit dan kad kredit pelbagai bank serta wang tunai hampir RM21,000. Mereka dibawa ke Mahkamah Majistret Kelang untuk permohonan reman. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Kementerian Pendidikan Tinggi mengarahkan semua institusi pengajian awam dan swasta memberhentikan kegiatan luar serta merta berkuat kuasa hari ini. Ia bagi membolehkan kementerian menjalankan penilaian semula pelaksanaan standard operasi prosedur SOP dalam menjalankan aktiviti seumpama itu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching, pihaknya amat prihatin dan memandang serius insiden yang berlaku ketika ini dan tindakan sewajarnya perlu diambil bagi menjamin keselamatan mahasiswa. Satu surat arahan itu akan dikeluarkan kepada semua UA. Kerana macam saya kata, kita akan mengadakan satu siasatan dalaman khasnya untuk menilai dia punya SOP, the Standard Operating Procedure, dalam pelaksanaan aktiviti seperti inilah, khasnya apabila dia keluar dari kampus. Tambah beliau, kementerian sedang menunggu hasil siasatan yang dijalankan secara dalaman termasuk laporan dari pihak Jabatan Hutan bagi mengetahui punca sebenar insiden malang yang mengorbankan 2 pelajar dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi MARA UiTM, Nur Ain Mokhtar dan Muhammad Kamil Mat Sukri Sabtu lalu. Datuk Dr. Mary Yap turut melahirkan rasa simpati dan takziah kepada kedua keluarga mangsa yang terlibat dan meminta pihak media agar tidak mengeksploitasi insiden ini serta memberi ruang kepada keluarga mangsa. Beliau menjelaskan demikian selepas menziarahi salah seorang mahasiswa yang cedera dalam kejadian itu, Muhammad Haziq Razwan di Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Pegawai Perubatan yang merawat Muhammad Haziq Razwan mengesahkan beliau sudah mula menunjukkan perubahan yang positif. Pasien datang dalam keadaan separuh sedar. Lepas tu di kecemasan kita buat satu CT brain menunjukkan ada extradural bleed yang sangat besar. Jadi kita hari yang sama juga kita telah melakukan pembedahan untuk mengeluarkan extradural bleed itu. Lepas pembedahan, pasien telah recover dengan bagus, tak ada komplikasi daripada pembedahan. Sekarang pasien sudah sepenuhnya sedar dan kita akan discharge pasien dalam 1-2 hari lagi. Sabtu lalu, Muhammad Haziq bersama 140 pelajar dan 4 pensyarah dari Universiti Teknologi MARA UiTM terlibat dalam kejadian pokok tumbang ketika menjalani aktiviti survival di air terjun Lata Caruk, Janda Baik, Bentong, Pahang. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan setakat ini pihaknya masih menunggu laporan penuh siasatan oleh sekumpulan penyelidik di bawah Jabatan Perhutanan berhubung kejadian melibatkan pelajar UiTM Puncak Alam tersebut. Itu saya serah dengan pihak penyelidik sebab kalau kita nak menyelidik, akhirnya kalau kertas selidikan itu akan dihantar kepada AG, pihak lain jangan ganggu. Penyelidikan itu khusus.
Jadi itulah saya tak nak banyak sangat cerita. Saya pun fikir macam tu juga. Macam mana pokok tu tumbang bila budak-budak ni sampai ke situ? Adakah di kalangan mereka ganggu benda tu jadi macam tu? Ataupun memang ditakdirkan pokok tu tumbang bila dia lalu kat situ? Itu kita biarlah dia pihak penyelidik tu dengan kepakaran yang ada pada mereka untuk mengetahui. Saya dah minta laporan daripada Datuk Akhiruddin berhubung dengan apa ni. Jadi dia pun menunggu pelaporan yang penuh daripada pihak penyelidik daripada Jabatan Hutan di negeri. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyampaian sijil perhutanan pengawas hutan sesi 2016-2017 di Kepong, Selangor. Dalam kejadian Sabtu lalu, 6 lagi pelajar turut cedera akibat dihempak pokok di kawasan air terjun Lata Caruk itu. 9,000 daripada 22,000 permohonan guru untuk berpindah pulang ke pangkuan keluarga diluluskan Kementerian Pendidikan. Sekaligus kementerian dapat mengatasi masalah keluh kesah guru yang terpaksa berjauhan daripada keluarga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kementerian memberi perhatian terhadap pelbagai keperluan guru agar mereka dapat memberi komitmen terbaik dalam mendidik pelajar dan memberi perkhidmatan terbaik. Dengan pelaksanaan kira-kira 41% yang telah memohon untuk berlaku percantuman, bukan sekadar percantuman benih untuk generasi akan datang, tapi adalah taupan kasih yang dapat dikorelasikan dengan produktiviti. Bagaimana produktiviti boleh meningkat kalau kita dipisahkan dari segi emosi dan mindanya dengan keluarga kita? Mana mungkin KPI kita akan tercapai kalau ingatan kita sering mengimbau dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kalau orang yang dikasihi dalam pelukan setiap malam, tetapi produktiviti masih tidak meningkat, hanya produktiviti dari segi penambahan penduduk saja meningkat. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut meminta kementerian mengambil kira pandangan 212,000 guru muda yang berusia di bawah 40 tahun dalam memberi perkhidmatan kepada negara. Tambahnya terdapat 48.7% guru muda daripada jumlah 435,000 guru di seluruh negara ketika ini. Beliau berucap demikian ketika merasmikan sambutan perayaan Hari Guru ke-46 peringkat kebangsaan di Kompleks Sukan Edu City, Johor Bahru. Ketika berucap pada majlis yang sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata kerajaan tidak akan berkompromi dengan 16 pegawai kanan dan anggota PDRM yang ditahan setelah dipercayai terbabit melindungi sindiket dadah. Mereka yang disifatkan umpama pegar makan padi ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kerana mengkhianati negara dalam membantras kegiatan itu. Semalam 16 orang pegawai kanan dari PDRM sendiri. Saya tidak akan berkompromi jika harakan pagar makan padi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bimbang kerana gejala seperti itu boleh menyumbang kepada aktiviti pengedaran dadah hingga ke sekolah. Beliau lebih bimbang apabila pelajar sekolah kini bukan sahaja diancam kegiatan pengedaran dadah, malah aktiviti gangsterisme dan kongsi gelap. Justru beliau meminta semua pihak bertanggungjawab dalam menangani perkara tersebut dan tidak menyalahkan pihak sekolah dan masyarakat semata-mata. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah itu juga meminta semua sekolah bermula daripada prasekolah mula mengambil langkah membendung gejala tidak sihat itu dengan menubuhkan kelab cegah jenayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menyampaikan anugerah kepada 3 tokoh guru sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017. Ismail Adnan di Edu City Sport Complex Iskandar Puteri ada laporannya. Silakan Ismail.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai penyampaian hadiah bagi 3 anugerah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, sempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Dan bersama dengan kita ialah pemenang ataupun penerima bagi ikon Guru Inovatif Kebangsaan, tokoh kepimpinan pendidikan dan juga tokoh guru kebangsaan. Dan saya tanyakan dahulu kepada Tuan Zainuddin Zakaria, juga merupakan ikon Guru Inovatif Kebangsaan. Assalamualaikum Tuan. Dan kalau kita bercakap Tuan, kalau kita lihat tadi penyampaian anugerah untuk Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan, bagi Tuan Zainuddin sendiri, bagaimana Tuan melihat anugerah ini sebagai satu pembakar semangat untuk terus lebih inovatif dalam melaksanakan perkhidmatan? Ya, anugerah ini datangnya bersama dengan tanggungjawab lah. Saya rasa selepas ini saya perlu terus menerajui perubahan di kalangan guru-guru. So, segala usaha yang dilakukan di dalam darjah biarlah berteraskan kepada pendidikan alaf ke-21. Baik. InsyaAllah segalanya dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ya. Dan bersama diri juga dengan yang berbagi Datuk Haji Safat bin Tumin bagi anugerah tokoh kepimpinan pendidikan. Datuk bercakap mengenai kepimpinan dalam pendidikan. Bagaimana Datuk melihat cabaran bagi kita melaksanakan kepimpinan dalam industri ataupun bidang pendidikan sekarang? Di dalam pendidikan ini ada berbagai peringkat. Sebagaimana saya katakan bahawa sebagai pemimpin, misalnya kita boleh jadi pemimpin di sekolah. Kita sebenarnya bermula daripada di sekolah, kita pun sudah jadi pemimpin. Misalnya menjadi ketua panitia, menjadi guru kanan sukan, guru rumah dan sebagainya. Di situ kita pun sudah mulakan sebenarnya kepimpinan kita, sama ada kita memimpin murid ataupun juga kita memimpin guru-guru mata pelajaran dan sebagainya. Jadi kemudian begitu juga kalau kita berada di peringkat sekolah sebagai pengetua misalnya, kita pun akan menjadi pemimpin kepada guru-guru dan murid. Dan begitu juga kalau kita berada di peringkat PBD, jabatan, kita akan memimpin guru-guru dan juga banyak pihak yang kita akan pimpin. Jadi sebenarnya dalam kepimpinan pendidikan ini sangat penting untuk kita memajukan pendidikan, sebab melalui kepimpinan apa saja pun bermula dengan kepimpinan yang hebat, maka sekolah-sekolah akan menjadi hebat. Sebab kepimpinan ini akan menentukan matlamat dan menggerakkan mereka dengan memberikan gerakan motivasi kepada guru-guru dan juga kepada murid-murid ataupun kepada semua pihak yang terlibat dalam memajukan pendidikan ini. Jadi kepimpinan pada saya amat penting juga untuk mempercepatkan kemajuan dalam pendidikan, sebab kita perlu bimbing guru-guru, kita perlu gerakkan guru-guru, dan mereka, jika mereka baik, kita harus menjadikan mereka bertambah baik, dan jika mereka ada agak kurang sedikit dari segi prestasinya, kita boleh berikan mereka bimbingan dan kita boleh berikan latihan dan sebagainya. InsyaAllah. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk dan juga Tuan Zainuddin kerana berjaya memenangi anugerah yang diberikan untuk kedua-duanya. Dan juga kita mengucapkan tahniah juga kepada pemenang bagi anugerah tokoh guru kebangsaan diberikan kepada Hajah Huzaimah binti Sulaiman. Assalamualaikum Hajah, tahniah sekali lagi dan selamat Hari Guru. Baik Hajah, bercakap mengenai penerimaan ataupun apa yang dianugerahkan kepada Hajah, dari segi pencapaiannya banyak yang telah pun dicapai oleh Hajah selaku guru sebelum ini. Dan untuk anugerah kali ini, bagaimana Hajah melihat ia pendorong dan pembakar semangat untuk guru-guru yang lain juga? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membakar semangat yang sedang berkhidmat ini pada saya melalui pengalaman. Sesuatu itu mesti datang dari hati. Hati yang ikhlas. Hati yang jujur, yang mahu buat yang terbaik. Sebab itu adalah tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita tak lakukan yang terbaik, bermakna matlamat yang kita mesti capai itu, macam mana nak capai? Betul. Jadi itulah kita perlu pastikan kita menjadi guru yang sebenar. Jadi guru yang sebenar ini mesti jelas, matlamat, ikhlas dan berintegriti untuk membina negara bangsa. Baik. Dan bagaimana Hajah melihat guru hari ini mendepani cabaran yang lebih hebat berbanding sebelumnya dengan kemajuan era teknologi dan sebagainya, Hajah? Kita tak dapat tolak teknologi. Kita mesti berada dalam teknologi. Namun kita perlu pastikan biarlah teknologi yang ada itu benar-benar membantu kita untuk menjana kecemerlangan yang sangat didamba oleh bangsa dan negara.
Baik. InsyaAllah Hajah ya, dan selamat Hari Guru sekali lagi diucapkan kepada Hajah Tuan Zainuddin dan juga Datuk, dan tahniah sekali lagi kerana dipilih untuk menerima anugerah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar saja tadi. Itulah dia serba sedikit cerita dan juga kita kata laporan berkenaan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan di EduCity Sports Complex Iskandar Puteri Johor Bahru, dan sememangnya guru pembina bagi kemajuan negara dan sebagainya. Ia merupakan salah satu daripada antara fokus utama dalam pembinaan negara bangsa dan juga pembinaan modal insan yang lebih baik. Dan sekian saja laporan sempena dengan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan 2017 di Johor Bahru ini. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Ismail Adinan, terima kasih untuk laporan tersebut. Sementara di Kedah, guru-guru Sekolah Kebangsaan SIK menerima kad ucapan istimewa sempena sambutan Hari Guru, iaitu kad ucapan yang dihasilkan sendiri oleh Wan Muhammad Amar Amsyar Wan Muhammad 7 tahun. Kad tersebut dihasilkannya selama 2 hari 2 malam. Kad ucapan tersebut diserahkan oleh Wan Muhammad Amar kepada Guru Besar Sekolah Syukari Yaakob pada perhimpunan pagi. Lebih menarik, majlis tersebut turut disaksikan Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri merangkap adun berlantik Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah. Bagi murid bertubuh kecil ini, jasa dan pengorbanan guru tiada tolak bandingnya. Saya buat kad untuk cikgu. Saya sayang cikgu. I love you cikgu. Sementara itu, Datuk Muhammad Tajuddin berkata pihaknya menyediakan 41 biji kek untuk disumbangkan kepada guru-guru di semua sekolah dalam daerah SIK. Selain sekolah, kek turut diberikan kepada warga pendidik di pusat pemilihan dalam komuniti PDK daerah SIK dan Giat Mara sebagai tanda ingatan. Jadi saya ingin mengucapkan sekalung jutaan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru yang banyak jasa kepada kita semua, yang mengajar kita daripada peringkat awal kanak-kanak sampailah ke peringkat universiti. Sementara itu, di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Ahmad Razali Ampang, Selangor, sambutan Hari Guru hari ini menyaksikan 64 orang gurunya lengkap berpakaian seragam sekolah, manakala pelajar sekolah tersebut pula berpakaian ala guru. Pengetuanya Nurwati Muhammad berkata acara julung kali itu diadakan bagi mengembalikan nostalgia zaman persekolahan kepada guru-guru sekolah berkenaan, manakala pelajar dapat merasai pengalaman menjadi seorang guru. Sebenarnya ambil tema guru pembina negara bangsa tu, dia khas untuk guru. Tapi hari ini kita beri peluang murid untuk memakai pakaian guru supaya mereka pun merasa mereka bertanggungjawab untuk membina negara bangsa. Mereka adalah entiti sebenar yang diperlukan oleh negara untuk mewarisi negara kita. Pelbagai aktiviti dianjurkan, antaranya persembahan guru, persembahan pelajar, penyampaian hadiah dan upacara memotong kek sambutan Hari Guru. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Angkasa Nasir Khan Yahya dan Pengarah Urusan Galeri Bookstores Yang Berhad, Datuk Muhammad Salih Saidin. Sempena Hari Guru, lintas langsung dari Negeri Sembilan petang ini memfokuskan mengenai program saringan literasi dan numerasi. Untuk laporan penuh bersama Muhammad Sofian Mansur di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan Sofian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ke arah penyediaan generasi akan datang supaya lebih berdaya saing di peringkat global yang lebih mencabar, taraf dan standard pendidikan negara perlu terus diperkasa. Untuk itu, program Linus yang mula digerakkan sejak 2010 antara usaha Kementerian Pendidikan KPM memastikan golongan pelajar arus perdana yang mempunyai masalah pembelajaran tidak tercicir selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Hana Adlin Nasihatun Ahmad ada laporannya. Linus merupakan penambahbaikan program 3M iaitu membaca, mengira dan menulis bagi murid tahun 1 menguasai asas pembelajaran sehingga mereka mencapai tahun 3.
Bidang Keberhasilan Utama Nasional NKRA KPM menyasarkan setiap pelajar berupaya menguasai asas literasi dan numerasi selepas melalui 3 tahun pendidikan rendah. Sekolah Kebangsaan Methodis ACS Seremban antara sekolah yang mampu menjadi kayu ukur atau penanda aras terhadap kejayaan Linus di Negeri Sembilan. Menurut penyelaras Linus ACS, Wan Fauzana Wan Mat, pelajar yang mengikuti program Linus dipilih selepas melalui beberapa ujian saringan yang melibatkan konstruk 1 hingga 12. Apabila kita dapat kenal pasti lepas kita dah diagnose, pihak sekolah dah diagnose murid ni tidak menguasai kemahiran dalam pembelajaran, sekolah akan adakan program-program yang sesuai untuk membantu murid-murid ni supaya mereka tidak terus tercicir. Mana-mana pelajar yang gagal menguasai konstruk berkenaan akan diasingkan dan diberi kelas intensif khas menggunakan kaedah Linus sehingga mereka mampu menguasai konstruk tersebut. Silibus pembelajaran yang berbeza diguna pakai bagi menarik minat pelajar Linus menguasai pembelajaran dengan cepat. Selepas 12 konstruk Linus berjaya dikuasai, kesemua pelajar akan kembali kepada kelas arus perdana. Kita tak nak jadikan dia pandai. Itu bukan kita punya matlamat. As long as dia tengok perkataan tu dia boleh sebut, dia tahu itu apa, huruf apa, bunyi dia macam mana. Bagi saya, saya punya program pemulahan saya macam tu. Dia tak adalah cemerlang, tapi kerana dia boleh bersama-sama lah dengan kawan-kawan sebaya dengan dia, duduk dalam kelas perdana. Namun, lokasi sekolah ACS yang berada di tengah bandar antara cabaran terbesar golongan pendidik di sekolah itu bagi memastikan pelajar berada pada landasan yang betul termasuk aspek pelajaran dan sosial. Bidang pendidikan diberi keutamaan di Negeri Sembilan dan program Linus antara usaha kerajaan untuk memastikan semua pelajar mendapat pendidikan sempurna dan terbaik. Selain mengikuti program Linus, kumpulan pelajar ACS juga mengikuti program mentor hasil inisiatif pihak sekolah. Setiap pelajar akan mengikuti program berkenaan selama setengah jam setiap hari selepas waktu persekolahan. Guru Besar ACS Lim Chiu Yang berkata, beliau meletakkan sepenuh kepercayaan kepada guru-gurunya untuk mendidik pelajar berkeperluan khas itu. Prinsip hendak Seri Budaya, tak hendak Seri Budale dipraktikkan bagi memastikan keberhasilan pelajar yang dididik di sekolah berkenaan. Dengan semua program ini kami berjaya. Ya, tahun 3 tahun lepas kami telah dapat melepaskan anak-anak yang mempunyai masalah pencapaian ini, dan tahun ini 4 orang ini telah berada di tahun 4 Uranus dan tidak ada masalah lagi. Beliau turut menyifatkan gandingan ibu bapa dan pihak sekolah mampu membantu pelajar untuk lebih cepat menguasai pembelajaran. Kini, para pelajar yang pernah dibimbing menerusi program Linus mampu tersenyum dengan pencapaian mereka. Tahun 1 semua saya tak tahu belajar. Saya masuk kelas pemulihan. Selepas saya masuk kelas pemulihan, saya bagus di dalam pelajaran. Sekarang saya dah pandai rajin baca. Saya lagi sekali ucap Puan Frozana sangat terima kasih untuk dia. Saya tahun 1 tak tahu bahasa Melayu, saya masuk pemulihan. Sekarang macam mana? Sekarang saya boleh baca, boleh masuk bahasa Melayu. Mama dan papa saya happy. Pas masuk pemulihan, saya boleh baca dan lulus dalam peperiksaan. Saya tak sangka saya sudah pandai. Terbukti program Linus memberi manfaat besar dalam mengatasi masalah keciciran pembelajaran sekaligus menghasilkan pelajar yang cemerlang. Kami warga SK Methodis ACS Seremban mengucapkan Selamat Hari Guru 2017.
Sekian lintas langsung dari Negeri Sembilan. Saya mewakili kru penerbitan mengucapkan selamat Hari Guru. Kembali bersama rakan penyampai untuk laporan lain dalam N5. Sofian Mansur langsung dari Seremban, terima kasih. Perkembangan pesat projek Hak Pendidikan Paguh antara paparan lintas langsung dari Johor bersama-sama Muhammad Afiq Anwar di studio berita RTM di Johor Bahru. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Fasa pertama projek Hak Pendidikan Paguh kini hampir siap sepenuhnya. 4 institusi pengajian tinggi awam yang akan beroperasi di situ sedia menerima kehadiran pelajar dan kaki tangan mereka dalam masa terdekat. Yang pasti, bermulanya operasi di hub itu nanti akan membawa limpahan dan manfaat yang dinantikan penduduk terutama di kawasan Panco dan Paguh. Pelbagai usaha dijalankan pemimpin setempat bagi memastikan penduduk tidak ketinggalan dalam pembangunan berskala besar ini. UMNO bahagian Paguh sendiri komited untuk memastikan ketua masyarakat dan usahawan tempatan responsif kepada projek ini yang akan membawa arus perubahan sosioekonomi setempat. Gerakan yang kita telah laksanakan adalah untuk orang tempatan ini terlibat dalam bidang usahawan ataupun bidang ekonomi inilah. Kerana orang di sini memerlukan aktiviti berkenaan untuk mereka makan, untuk mereka meneruskan kehidupan, penginapan dan sebagainya lah. Pembangunan yang sedang rancak dalam kawasan Parlimen Paguh ini merupakan gandengan usaha Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri akan mengubah lanskap kedua-dua pekan berhampiran khususnya Panco. Ini termasuk projek transformasi tepi sungai di Pekan Panco yang dijangka dibangunkan anak syarikat Kerajaan Negeri, Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ. Pembinaan gerai-gerai dan tapak rekreasi bakal membawa limpahan rezeki kepada penduduk setempat. Selain itu, UMNO bahagian Paguh sedang membuat permohonan kepada Kementerian Pendidikan untuk mengutamakan pemindahan anak jati Paguh dan Panco ke hak pendidikan ini. Buat permulaan, hak pendidikan Paguh akan menempatkan 4 kampus IPT iaitu Universiti Tun Hussein On UTHM, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Islam Antarabangsa UIAM dan Politeknik. Ketika ini, Kolej Penginapan Pelajar sedang dalam peringkat akhir pembinaan. Pembangunan projek Hak Pendidikan Paguh mengubah lanskap sosioekonomi di Paguh dan Panco. Jika dahulu Panco digelar sebagai Pekan Koboi kerana jumlah penduduk semakin menyusut dan hampir tiada kegiatan ekonomi. Namun dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penduduk mula kembali ke kampung masing-masing dan ramai yang berjinak-jinak dalam bidang perniagaan. Pembangunan yang pesat menjadikan kampung-kampung di kedua-dua kawasan ini kembali bernyawa dan meriah. Perubahan itu amat dirasai golongan peniaga apabila pelanggan mereka mula bertambah. Mereka berharap dengan kemasukan pelajar dan kaki tangan IPT ke hak pendidikan itu akan merancakkan perniagaan mereka. Setiap pemiaga ni memang berkehendakkan begitulah. Mendakkan pelanggan, biar dia ramai. Mungkin dari rezeki situ kita boleh pendapatan yang lumayan. Memang tujuan dia pun memang untuk benda-benda macam ni lah. Kalau dulu pekan ni mungkin tak berapa nak maju lah kan. Mungkin dengan adanya hub mungkin penduduk akan bertambah kat sini kan. Akan ada perubahan dan sekarang pun kalau tengok pun ramai di antara orang-orang luar yang datang kemari. Tak langsung ekonomi penduduk Kampung Jawa kalau digunakan ini dapat berubah. Dan saya lagi satu, kita bersyukurlah di atas kepimpinan yang ada sekarang. Dahulunya lokasi di mana saya berdiri ini merupakan kawasan ladang kelapa sawit dan dikatakan tiada apa yang menarik tentang parlimen ini. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, selepas projek Hak Pendidikan Paguh ini dijalankan, ia telah pun merubah lanskap yang terdapat di kawasan Parlimen Paguh. Dan dalam tempoh beberapa bulan sahaja lagi, selepas kehadiran pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi ini, ia pastinya akan mengubah pelbagai aspek di kawasan Parlimen Paguh, termasuklah sosioekonomi masyarakat setempat dengan kehadiran lebih ramai pelajar-pelajar dan juga kaki tangan di IPT yang terdapat di Hak Pendidikan Paguh. Laporan Anas Makno bersama jurukamera Muhammad Noh Manap, RTM. Lebih 100 pokok buah-buahan ditanam di Taman Lestari Pusat Penyiaran Malaysia RTM Johor dalam program Jalinan Kasih yang disertai 120 peserta. Mereka terdiri daripada anak-anak yatim sekolah menengah Tengku Temanggung Ahmad, Tangkak dan ahli Kelab Ikon STTA serta Kelab Generasi Transformasi Ruminas Zon Selatan. Selain memberi peluang kepada peserta memupuk semangat kerjasama,
Program ini turut memberi kesedaran kepada mereka tentang kepentingan menanam pokok untuk kelestarian alam sekitar. Mengambil berat tentang adik-adik kita dan kita memberi pendedahan bagaimana penanaman pokok buah-buahan, bagaimana kita nak manfaatkan kawasan lapang yang ada di sekitaran kita. Kita akan bekerjasama dengan RTM untuk melihat kalau buahnya banyak, insya-Allah kita pun nak rasa juga. Bila dah rasa nanti kalau kurang kita tanam lagi. Sebenarnya program itu peserta turut berpeluang meninjau operasi Jabatan Penyiaran Johor selain menyaksikan konsert Senandung Ghazal di Auditorium Sultan Iskandar RTM Johor. Jujurnya kami sangat teruja sebab selama ni tengok secara di Kaca TV, tapi hari ni kami dapat merasai sendiri pengalaman berada di RTM. Program hari ni sangat menarik minat saya sebab saya dapat menanam pokok bersama rakan-rakan. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Selatan Tanah Air. Kembali Kang Sepuri untuk berita seterusnya. Berkuat kuasa tahun ini, pegawai kelahiran Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung Malaysia dibenarkan mengambil 1 hari cuti tanpa rekod untuk menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan hari ini berkata perkara itu telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kenyataan itu menyebut seiring dengan konsep merakyatkan perkhidmatan awam dan satu Malaysia, adalah diharapkan cuti tersebut dapat memberi ruang kepada pegawai kelahiran Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung Malaysia untuk meraikan sambutan tersebut bersama-sama dengan keluarga. Pesta Keamatan disambut pada 30 dan 31 Mei, sementara Hari Gawai jatuh pada 1 dan 2 Jun. Baiklah, seterusnya kita akan berlintas langsung ke Sabah bersama Suaran Shah. Silakan, Suaran. Baik, terima kasih Farhatul yang Sepuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Polis Sabah mengesahkan menerima laporan berhubung 5 individu berpakaian celoreng lengkap bersenjata di Felda Sahabat 2 Lahdatu 14 Mei lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramlidin berkata kes tersebut kini masih dalam siasatan. Orangnya menyatakan telah melihat individu-individu tersebut pada 30 April. 2 weeks later. Jadi sama ada berita ini benar atau tidak, polis menyiasat juga. Kita pergi ke tempat tersebut dan sehingga kini kita masih lagi menyiasat dan tidak ada apa-apa yang berkenaan. Ketika ditemui media di Kota Kinabalu, Datuk Ramli turut memberi amaran mana-mana individu yang membuat laporan palsu akan dikenakan tindakan undang-undang jika didapati sengaja menimbulkan panik dalam masyarakat. Ia berikutan terdapat kes dan laporan sedemikian yang didapati palsu setelah semakan dibuat. Datuk Ramli bagaimanapun menegaskan polis tetap akan menyiasat setiap laporan tanpa sebarang prejudis. Sementara itu, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom meminta penduduk di Zon Selamat Timur Sabah (S-Zone) tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dakwaan kemasukan lelaki bersenjata di kawasan Felda Sahabat Lahdatu. Langkah itu penting agar tidak menimbulkan perasaan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Dalam kenyataan media di Lahad Datu, Komander Eskom Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid berkata pihaknya sentiasa memantau serta melaksanakan rondaan di kawasan darat dan laut untuk menjamin keselamatan kawasan pantai timur Sabah. Eskom juga menggalakkan masyarakat setempat untuk tampil memberi sebarang maklumat yang boleh mengganggu-gugat keadaan keselamatan di S-Zone untuk membolehkan tindakan dan siasatan dijalankan secepat mungkin. 2 anggota polis cedera selepas kereta peronda dinaiki mereka berlanggar dengan sebuah kereta curi dinaiki 2 lelaki yang cuba melarikan diri selepas dikejar di Jalan Pelabuhan Sandakan, Kelmarin. Akibat pelanggaran itu, Sarjan Fadil Abu Bakar, 53 tahun, cedera di belakang kepala manakala Lance Corporal Ismail Samsudin, 29 tahun, mengalami gegaran di kepala.
Dalam sidang media di Sandakan, Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata, kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu berlaku ketika anggota terbabit membantu mengejar kereta berkenaan yang dikesan sebuah kereta peronda lain di kawasan bandar ramai-ramai. Dalam kejadian mengejar tersebut, kereta yang dipandu oleh dua orang suspek ini telah memasuki jalan ke pelabuhan dan menghala jalan yang bertentangan dengan MPV yang cuba membantu. Dan akibat daripada itu telah berlaku satu pertembungan. Kedua anggota polis terbabit dilaporkan stabil dan dibenarkan keluar dari Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Sementara itu, seorang suspek berusia 31 tahun dalam kereta curi itu turut cedera dan masih menerima rawatan di hospital, dan suspek kedua berusia 19 tahun hanya cedera ringan dan ditahan reman. Siasatan awal juga mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah kesalahan lampau. Mereka ditahan mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan kerana cubaan membunuh anggota polis. ACP Muhammad Azhar berkata kereta jenis Proton Aerobac dinaiki suspek itu dilaporkan hilang di Jalan Cecily, Sandakan Ahad lepas. Kadar zakat fitrah bagi negeri Sabah tahun ini kekal RM7. Kadar itu bersamaan dengan 2.7 kilogram beras yang dimakan majoriti penduduk negeri ini. Ketika mengumumkan kadar zakat fitrah itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, tahun lalu Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjaya mengutip lebih RM63 juta zakat. Jumlah itu meningkat hampir RM2 juta berbanding 2015. Daripada jumlah itu, zakat harta mendahului senarai pungutan zakat tertinggi iaitu lebih RM54 juta, manakala zakat fitrah mencatatkan lebih RM9 juta. Berdoa semoga bulan Ramadan akan menjelang tiba ini akan terus menjadi wadah kepada kita untuk meningkatkan lagi amal ibadah, khasnya dalam melaksanakan perintah ibadah puasa dan zakat. Beliau berucap dalam sidang media selepas mengumumkan kadar zakat fitrah negeri Sabah bagi tahun 1438 Hijrah 2017 Masihi di Pusat Zakat Sabah PZS, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Haji Muhammad Arifin turut menyampaikan anugerah penyelaras Wakil Amil Zakat Fitrah 2016 kepada 6 penerima, masing-masing mewakili bahagian Tawau, Sandakan, Pantai Barat Utara, Pantai Barat Selatan, Pedalaman Atas dan Pedalaman Bawah. Sambutan Hari Guru bertemakan Guru Pembina Negara Bangsa wajar dijadikan pembakar semangat bagi warga pendidik untuk terus membimbing anak-anak Malaysia sekaligus menerapkan semangat perpaduan bermula dari alam persekolahan. Ikuti laporan lanjut wartawan Muhammad Firdaus Joseph Abdullah. Menerusi dasar pendidikan nasional yang turut mengutamakan agenda perpaduan, golongan pendidik yang terdiri daripada pelbagai latar belakang merupakan penggerak utama dalam proses pembentukan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ini kerana mereka berperanan penting dalam mendidik dan membentuk personaliti anak bangsa seiring pembangunan tamadun negara. Justru golongan pendidik wajar diraikan sama ada menerusi majlis sambutan Hari Guru mahupun sekadar ucapan Selamat Hari Guru. Di Kota Kinabalu, beberapa sekolah turut mengadakan sambutan seumpama untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru. Untuk mencapai kemajuan, mencapai perpaduan supaya sekolah dan negara kita tercinta dia akan lebih maju dan gemilang lagi. Dengan kepelbagaian perpaduan yang kami ada itu, kami dapat gabungkan bersama untuk murid-murid kami di sini. Tidak menghadapi apa-apa masalah, terutama untuk mengajar pelajar-pelajar yang pelbagai bangsa, agama dan kebudayaan. Untuk menjaga sensitiviti, saya kena lebih profesional dan saya cuba mencari jalan penyelesaian. Sebagai ejen sosial dan ejen perubahan, marilah kita sama-sama meningkatkan inovatif, kreativiti, pemikiran aras tinggi dan meluaskan jaringan kolaboratif untuk memberi perkhidmatan yang terbaik sama ada di dalam warga sekolah maupun di luar masyarakat sana. Selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa. Terima kasih Cikgu. Laporan Muhammad Firdaus Joseph Abdullah untuk Berita RTM. Selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru.
Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Suaran Syah langsung dari Sabah sebentar tadi. Baiklah saudara, seterusnya kita akan berlintas langsung ke Sarawak pula dan bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2016-2017 untuk dana tambahan bagi perbelanjaan di negeri ini tahun ini. Perbelanjaan akan menampung anggaran tambahan pertama kerajaan untuk perbelanjaan biasa bagi 2016 berjumlah RM118,312,700 dan anggaran tambahan pertama perbelanjaan pembangunan 2016 berjumlah RM12,600,380. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Wong Sun Koh yang membentangkan rang undang-undang itu pada hari keempat persidangan DUN berkata, di bawah anggaran tambahan pertama perbelanjaan pembangunan seperti yang dinyatakan di dalamnya, terdapat 25 sub-aktiviti dan 38 sub-aktiviti untuk peruntukan tambahan yang diperlukan. Peruntukan tambahan itu adalah untuk memenuhi perbelanjaan bagi bahagian infrastruktur tanah, infrastruktur berkaitan sungai, bangunan kerajaan, kemudahan awam, pampasan tanah dan penyambungan perumahan, pembangunan bandar, perancangan dan pembangunan, pengembangan pengetahuan masyarakat, pelancongan dan pertanian. Menteri Pelajaran, Sains dan Teknologi Penyelidikan, Datuk Seri Michael Manjin Jaung menyokong rang undang-undang itu. Kerajaan negeri telah meluluskan Sarawak Urban Stormwater Management Manual (SASTOM) sebagai satu pembangunan baru yang akan dilaksanakan 1 Julai tahun ini. Menjawab soalan adun Batu Lintang, Si Chee Hau, Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pongah Manggil memberitahu satu undang-undang baru SASTOM akan digubal untuk memastikan pelaksanaannya jelas dan berkesan. Jelasnya pelaksanaan SASTOM akan memudahkan pemaju pembangunan membuat pelan pengurusan yang bertujuan untuk menangani masalah banjir kilat, endapan tanah dan saliran tersumbat. Sehubungan itu, Jabatan Pengaliran Sarawak akan memberi khidmat nasihat selain kerjasama erat antara Kementerian Kerajaan Tempatan dan Jabatan Tanah dan Survey diperlukan untuk memastikan pelaksanaan SASTOM ini lebih efektif. Sementara itu, Dewan diberitahu bahawa kos penyambungan elektrik ke setiap rumah bergantung kepada jumlah tiang elektrik dan jarak daripada titik sambungan terdekat. Menurut Menteri Muda Elektrik Luar Bandar, Dr. Abdul Rahman Junaidi, kos penyambungan elektrik antara RM4,000 hingga RM7,000 itu meliputi penyambungan grid dan juga aksesori elektrik yang lain. Beliau menjawab soalan adun Tasik Biru Datuk Henry Herijinek. Dalam pada itu, projek pembangunan tebingan sungai, pusat matrikulasi serta hospital baru di kawasan Lunduk dan Sematan berjalan lancar. Menjawab soalan adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamila Anu, Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu RM4 juta telah diperuntukkan bagi melaksanakan projek tebingan Sungai Sematan yang akan bermula Januari tahun depan. Bagi pembinaan hospital baru dan pusat matrikulasi pula, ia masih dalam perancangan, namun tapak projek tersebut telah diluluskan Mac lepas. Pusat matrikulasi itu kelak akan dibina di tapak seluas 16.59 hektar dan tapak hospital baru pula seluas 10.11 hektar. Terdapat 3 jenis kes yang berdaftar di bawah Mahkamah Adat Bumiputera iaitu tuntutan sivil, pelanggaran adat dan permohonan untuk dikenali sebagai komuniti Bumiputera. Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumiputera Datuk John Siki Tayai berkata sehingga Mac tahun ini sejumlah 3,097 kes tuntutan sivil berdaftar di bawah mahkamah itu dengan 1,857 kes belum selesai. Bagi kes pelanggaran adat pula, sebanyak 5,714 kes berdaftar sehingga Mac tahun ini dengan 2,402 daripadanya telah diselesaikan. Manakala dalam tempoh sama, sebanyak 1,204 permohonan untuk dikenali sebagai komuniti Bumiputera didaftarkan dengan 940 daripadanya belum selesai. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada adun Kedup Martin Ben. Sementara itu, beberapa masalah di lapangan telah dikenal pasti yang menyukarkan proses pengukuran perimeter tanah hak adat Bumiputera NCR oleh Jabatan Tanah dan Survey. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Tarif Saleh berkata, antara permasalahan tersebut ialah penuntut tidak mahu tanah diukur secara perimeter tetapi secara individu, tanah yang terlibat dengan kes pertikaian antara komuniti dan keluarga, kes masih dalam pembincangan di mahkamah dan tanah telah komited untuk projek pembangunan atau hutan simpan. Jelasnya terdapat 130 kawasan seluruh negeri yang masih tergendala untuk proses pengukuran. Berikutan permasalahan tersebut melibatkan 235,385 hektar.
Datuk Len Talib berkata demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang, Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang dan Adun Tamin Christopher Gira Sambang. Perpaduan serta kerjasama erat antara masyarakat pelbagai kaum di Sarawak adalah penting dalam usaha kerajaan untuk mentransformasikan negeri ini ke arah ekonomi berasaskan kemajuan digital. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, perpaduan rakyat berbilang kaum di negeri ini merupakan aset yang perlu dipelihara ke arah masa depan yang cemerlang. Katanya penglibatan serta sumbangan semua etnik amat dihargai dan perlu dipertingkatkan selain bimbingan serta dorongan kepada generasi muda yang merupakan pelapis kepimpinan di masa depan. Datuk Amar Abang Johari berucap merasmikan Majlis Sambutan Pesta Lunau Kayan 2017 iaitu pesta menuai bagi masyarakat itu anjuran Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS di Kuching. Ketua Menteri yang turut berbangga dengan pencapaian dan sumbangan masyarakat Kayan khasnya dalam pembangunan negeri ini berharap agar masyarakat itu terus meningkatkan keupayaan selain turut serta dalam perkembangan teknologi maklumat agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan ekonomi digital negeri. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan sumbangan berjumlah RM50,000 kepada PWKS. Majlis sambutan Pesta Lunau Kayan itu bertujuan memelihara keunikan budaya etnik Kayan khususnya dalam kalangan generasi muda. Kerajaan negeri memandang serius terhadap usaha pelindungan dan pemeliharaan biodiversiti hidupan liar yang kaya di Borneo khususnya di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, selari dengan usaha itu, kerajaan negeri berhasrat mewujudkan kawasan dilindungi sepenuhnya TPA seluas 1 juta hektar menjelang tahun 2020 sebagai langkah proaktif mengatasi ancaman terhadap hidupan liar khususnya menerusi pemeliharaan habitat. Tambahnya pengujudan kawasan pemeliharaan merentasi sempadan TBCA melalui projek Hearts of Borneo dengan kerjasama di antara Sarawak, Brunei Darussalam dan Indonesia adalah penting dalam mengatasi isu pemusnahan hutan yang menjadi faktor kepada pengurangan spesies-spesies hidupan liar. Selain itu, kerajaan negeri turut memperuntukkan RM10.4 juta bagi membiayai usaha penyelidikan dan pembangunan menerusi inisiatif Research for Intensified Management of Bay Rich Areas RIMBA oleh Sarawak Forestry Corporation SFC bertujuan menggalakkan komuniti penyelidik dari dalam dan luar negara melakukan kajian pemeliharaan biodiversiti di Sarawak. Datuk Amar Abang Johari berucap merasmikan persidangan burung enggang antarabangsa 2017 di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Seramai 200 peserta dari 14 buah negara seperti Hong Kong, Thailand, United Kingdom dan India hadir dalam program 3 hari itu. Pelan induk untuk membina 40 buah balai bomba dan penyelamat di seluruh Sarawak turut melibatkan 3 lokasi di Miri bagi mengatasi kes-kes kebakaran dengan lebih cekap dan berkesan. Lokasi yang dikenal pasti di Miri ialah Permai Jaya, Kuala Baram dan Berkenuh. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Noh Hisham Muhammad, walau bagaimanapun pembinaan balai bomba itu tidak dapat dijalankan secara serentak berikutan kekangan tertentu selain akan dikaji secara berperingkat mengikut keperluan. Katanya 7 balai bomba sedang dalam pembinaan ketika ini, termasuk balai bomba dan penyelamat Batu Niah. Jelasnya pihaknya juga memohon Jabatan Kerja Raya untuk mengambil langkah drastik bagi membolehkan balai bomba Batu Niah dapat disiapkan secepat mungkin. Nur Hisham berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2017 peringkat negeri Sarawak di Miri. Pada majlis sumbangan itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM5,000 hasil kutipan larian bersama bomba kali ketiga masing-masingnya kepada Persatuan Autistik Miri dan Diabetes Malaysia Cawangan Miri. Terdahulu, majlis sambutan itu dimulakan dengan perbarisan kehormat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri dengan kekuatan seorang pegawai dan 33 orang anggota lain-lain pangkat diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Nazmi Nawang. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia Cassandra Mansyah langsung dari Sarawak sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan ke laporan cuaca bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Mikael Cardona di Jabatan Meteorologi. Silakan.
Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Negara kini sudah pun memasuki penghujung fasa monsun peralihan di mana ciri-ciri ini dapat kita perhatikan melalui carta paparan angin ini. Sebelum ini, pada monsun peralihan, keadaan angin adalah bertiup dari pelbagai arah dengan kelajuan yang lemah. Manakala melalui carta paparan angin ini dapat kita perhatikan kelajuan angin adalah semakin bertambah dan bertiup lebih didominasi dari arah barat daya. Dengan kelajuan angin sekitar 20 hingga 30 km sejam ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia pada ketika ini bagi mana-mana perairan di rantau negara pada ketika ini. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Baik, melalui paparan ini pula dapat kita perhatikan kelompok awan aktif adalah lebih tertumpu di bahagian utara rantau negara. Manakala bagi pedalaman semenanjung di bahagian barat dan juga di negeri Sabah pada ketika ini adalah dalam keadaan yang berawan. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan imej gema radar. Baik, melalui paparan ini pula dapat kita perhatikan hujan dan ribuan petir sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di negeri Pahang meliputi bahagian barat dan juga timur negeri Pahang. Keadaan cuaca lembap ini kami jangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya, bagi keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, dimulakan dengan negeri Sabah. Melalui cerapan ini pula dapat diperhatikan hujan dan ribuan petir sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di negeri tersebut kecuali di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribuan petir sedang berlaku di hampir kebanyakan kawasan ataupun bahagian di negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang lembap di negeri Sarawak dan Sabah ini kami jangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kepada para penonton yang ingin mendapatkan informasi berkenaan cuaca, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.mat.gov.my. Sebelum saya mengundur diri, kita ikuti ramalan cuaca malam bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian sahaja dari saya, Mikhail Kadorna. Assalamualaikum. Baik, N5 16 Mei berakhir di sini dan sempena sambutan Hari Guru hari ini, kami warga kerja Berita TV ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada para guru seluruh negara. Terima kasih cikgu, jasamu tidak terbalas. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.